Ya, Alif, baik kerajaan negeri akan memperluas jumlah kawasan dilindungi sepenuhnya TPA di bawah inisiatif Heart of Borneo HOB yang meliputi 30% keluasan negeri ini menjelang tahun 2025. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata sasaran pengembangan TPA adalah sejajar dengan Pelan Pembangunan 5 Tahun Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2021 hingga 2025 yang mana inisiatif HOB termasuk dalam jaringan infrastruktur dan kelestarian hijau. Menurut Datuk Haji Ji, ketika ini lebih 26% keluasan tanah negeri ini atau 1.9 juta hektar sudah diwartakan sebagai TPA di bawah inisiatif HOB. Katanya, Sabah mencapai kemajuan membanggakan dalam pemeliharaan hutan sejak penubuhan inisiatif HOB 14 tahun lalu dengan 75% daripada 1.9 juta hektar TPA terletak dalam sempadan Malaysia di Borneo. From our concerted efforts, Sabah has maintained 50% of its landmass under forest covers, and we have increased forest covers to 65%, of which 52% are gazetted as forest reserves, parks, and wildlife conservation area. The HOB project has restored 2,000 hectares of forest reserves. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa HOB kali ke-11. Inisiatif HOB melangkah ke hadapan dalam norma baharu secara maya di Ibu Pejabat Perhutanan Sabah di Sandakan. Dalam pada itu, Sabah akan melaksanakan pengurusan landscape bersepadu HOB di bawah Global Environment Facility Funded Food System Land Use and Restoration Impact Program, sebuah projek memfokuskan pengurusan pembangunan tanah dan alam sekitar. Turut dilancarkan penerbitan 2 buku baharu bertajuk Senarai Sema Pokok Sabah edisi baharu dan panduan bergambar Likofit dan Paku Pakis di Sabah. Rakyat negeri ini menyambut baik peruntukan RM746 juta bagi menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak dalam bajet 2022 yang disifatkan sebagai bukti keprihatinan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pendidikan berada pada tahap terbaik selain usaha memastikan keselesaan para pelajar di Sabah. Menurut Focal Person Kebangsaan Kementerian Pendidikan KPM, penglibatan ibu bapa komuniti dan sektor swasta PIKBS Muhammad Arif Tun Sakaran, peruntukan berkenaan penting bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada menerima pendidikan. Kita memerlukan peruntukan yang tinggi dari dalam sektor pendidikan kerana kalau kita lihat di Sabah, sekolah-sekolah terutamanya di kawasan luar bandar yang begitu ketinggalan. Sudah tentu kita menyambut baik usaha murni daripada kerajaan dalam menaik taraf sejumlah 113 sekolah daif di Sabah. Diharap mampu direalisasikan agar manfaat menyeluruh serta impaknya mampu mengubah landscape pembelajaran. Dengan adanya inisiatif yang dibuat oleh kerajaan pusat, kita tidak akan lagi membincangkan atau tidak ada termal lagi sekolah daif untuk tahun depan. Peruntukan berkenaan diumumkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz ketika pembentangan bajet 2022 baru-baru ini. Penjaga terutama ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya OKU perlu mengikis perasaan malu untuk menghantar anak istimewa mereka ke Pusat Asuhan dan Didikan OKU. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata, langkah itu penting bagi membolehkan golongan tersebut mendapat pelbagai manfaat yang disediakan kerajaan termasuk pendidikan. Kita amat mengalu-alukan terutama mereka yang daripada golongan kurang berupaya atau kurang berkemampuan untuk menghantar anak-anak mereka yang OKU ke pusat ataupun taman didikan ini agar mereka boleh dilatih untuk menjaga diri mereka di samping diberi pendedahan kepada 3M, belajar mengira, menulis dan membaca.
Beliau ditemui RTM selepas majlis penyerahan bangunan Taman Didikan Kanak-kanak Kurang Upaya Sembulan di Kota Kinabalu. Bangunan mula dibina pada tahun 2015 melibatkan kos 6.5 juta ringgit ini siap sepenuhnya pada Februari lalu. Ia mampu menampung 40 kanak-kanak OKU dan 15 tenaga pengajar pada satu masa, dijangka beroperasi sepenuhnya dalam tempoh terdekat. Setakat ini 8 kanak-kanak OKU kategori autisme, sindrom Down dan lemah pembelajaran didaftarkan di taman didikan ini. Sehingga kini Sabah mempunyai 6 taman didikan kanak-kanak OKU masing-masing di Tawau, Sandakan, Kudat, Beaufort, Kota Kinabalu dan Lahadatu. Pengusaha industri pelancongan di Semporna perlu terus menitik beratkan pematuhan prosedur operasi standard SOP selain mutu perkhidmatan susulan kelonggaran dalam sektor itu selepas Sabah memasuki fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN semalam. Pegawai Daerah Semporna Juraimin Jadil berkata, mutu perkhidmatan industri pelancongan terutama yang diusahakan penduduk tempatan perlu diperkemas bagi menyambut kedatangan pelancong dalam dan luar negara apabila pintu sempadan dibuka. Penjagaan kepada kehadiran pelancong ini perlu dan kita perlu selaraskan dan kita bercadang untuk membuat lawatan beberapa pulau lagi lah untuk memastikan bahawa mereka ini bersedia menerima pelancong-pelancong yang datang berpandukan kepada SOP yang sedia ada. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa tindakan pelancongan sempurna di Pulau Mataking. Dalam mesyuarat berkenaan beberapa isu berjaya diselesaikan, terutama berkaitan penguatkuasaan lesen operasi pengusaha pelancongan yang bakal dibantu jawatan kuasa yang telah dibentuk. Katanya hanya 22 buah resort, 24 agen pelancongan, 11 inap desa di Tanah Besar dan di 12 pulau peranginan di Semporna berlesen. Selebihnya tidak berlesen namun jumlah masih dalam bancian. Skuad Sang Badak dalam misi Do or Die menentang PJ City FC untuk layak ke pusingan suku akhir Piala Malaysia 2021 di Stadium Likas, Kota Kinabalu malam ini. Kesebelasan utama anak buah kendalian Datuk Ong Kim Swee itu perlu meraih 3 mata penuh untuk membolehkan Sabah FC menempah tiket ke pusingan suku akhir. Menurut Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Sabah Safa merangkap pengarah Kelab Bola Sepak Sabah Datuk Jelani Hamdan, sungguh pun skuad Sang Badak berhadapan cabaran dalam perlawanan kali ini gara-gara beberapa perkara teknikal yang tidak dapat dielakkan. Beliau yakin konsistensi jurulatih berpengalaman Datuk Ong Kim Swee mampu mencipta kejayaan. Ini merupakan perlawanan yang penting. So dalam bahasa Inggeris itu do or die game. Kita doakan Sabah dapat layak ke peringkat separuh akhir. Dan mengenai pemain-pemain, memang ramai yang tidak dapat beraksi sebab satu kecederaan, yang keduanya kad kuning. Kita confident dan kita will do our best. Beliau juga optimis barisan pemain junior dan senior yang akan diturunkan malam ini mempunyai percaturan tersendiri memandangkan ketiadaan pemain senior antaranya Levi Madinda yang balik ke kampung halaman. Datuk Jelani berkata demikian kepada RTM sempena perlawanan persahabatan bola sepak antara pasukan Persatuan Wartawan Sabah SJA dan pasukan Persatuan Bola Sepak Sabah Safa di Kota Kinabalu. Sekian laporan langsung dari Sabah pada kali ini bersama saya Konstantin Palawan. Teruskan amalan penjarakan fizikal dan pelitup separuh muka khususnya di tempat awam. Kembali ke Angkasa Puri bersama Alif Ashraf. Silakan.